Usaha peralihan tenaga bagi menyokong aspirasi negara untuk mencapai kebebasan gas hijau kaca sifar atau net zero emission seawal 2050 sedang rancak disusun oleh Kementerian NRECC. Antara yang menjadi tumpuan utama ialah inisiatif untuk menghijaukan sistem pembekalan elektrik negara melalui peningkatan kapasiti TBB dalam campuran sumber penjanaan, pembangunan mobiliti elektrik dan mobiliti hijau, galakkan amalan kecekapan tenaga serta rasionalisasi subsidi. Langkah-langkah ini merupakan antara pencetus utama bagi merealisasikan hasrat peralihan tenaga serta komitmen untuk mencapai status neutral carbon. Di episod minggu ini, kita akan berdepan dengan pemain sektor hijau akan cabaran dan pelaksanaan dalam menjayakan Pelan Malaysia Bebas Karbon 2050. Pernahkah anda terbayang anda boleh beriadah di atas tapak loji kumbahan? Pelik bunyinya kan? Kalau dulu, loji kumbahan menjadi igauan setiap penduduk akan gangguan fizikal, bau dan penglihatan. Namun kini, tidak lagi. Menyahut cabaran SDG atau Sustainable Development Goal oleh United Nations, Indah Water Consortium telah memberi satu inovasi sosial buat penduduk komuniti Kuala Lumpur menerusi transformasi loji kumbahan di Pantai Dalam. Jom ikut saya. Tahu-tahu pagi-pagi ni terus dapat minum kopi, dapat glamping. I love this glamping vibe dekat Eco Park Pantai Dalam. Dan bersama saya is Puan Suryati. Welcome. Hi Sally. Thank you Sally. This Eco Park, setahu saya sudah dilancarkan sejak 2017, am I right? Betul. Bagaimana keadaan loji ini dulu dan what did it take for this project to become what it is today? Sebelum ni Sally, dia di kawasan loji ni kita guna sistem lagoon. Macam kalau dulu Sally pernah nampak tak macam swimming pool tu? Yes. So dia ada 3 kolam besar dekat seluruh area ni. Jadi agak tak beberapa environmental friendly. Dia ada keluarkan bau yang amat busuk. So penduduk kat sini pun agak tak selesa. Jadi kerajaan masa tu di bawah rancangan Malaysia ke-10 dia telah memperuntukkan untuk transform this whole place untuk menjadi lebih moden. Loji yang terbesar dan loji pertama di bawah tanah, loji pertama di Asia Pasifik yang ada dekat sini. Dan kerajaan masa tu membelajarkan hampir 1 bilion ringgit untuk transform this whole place. Penduduk pun dapat menikmati taman awam ini. Banyak fasiliti yang ada dekat sini. Macam glamping ni. Ya, glamping ni. Dan kita ada futsal, kita ada padang bola, kita ada dewan komuniti, badminton, tenis court, bola keranjang. Projek ni mengambil masa 4 tahun untuk kerajaan membina dan transform this whole loji. Adakah ada perubahan hubungan antara IWK dengan penduduk awam dengan konsep-konsep yang bertemakan eco? Kita memang selalu mengadakan banyak sesi libat urus dengan komuniti. Bagi kita, komuniti masyarakat itu adalah our first stakeholder yang kita memang kena jaga. Daripada segi perkhidmatan kena cekap dan termasuk juga macam dekat sini, taman ini, saya bersyukur sangat sebab komuniti dekat area sini, blok-blok PPR dekat sini semua, mereka sangat-sangat spotting dan juga faham yang dulu ada juga Sally ada kes-kes vandalism dululah, but sekarang ni alhamdulillah tak ada. And diorang faham, diorang tahu datang fasiliti, kita jaga fasiliti bukan saja di sini tapi di mana juga yang kita ada loji di seluruh Semenanjung Malaysia. Memang itu our priority, kita punya community di sekitar kita. Adakah sektor kumbahan ini
menjadi pemain penting dalam SDG atau Sustainable Development? Of course Sally. Because kumbahan ini dia ada satu cycle. Bila kita proses air kumbahan yang datang dari loji, kita rawat dia sebelum kita lepaskan balik kepada sungai ataupun perairan. Tapi pada masa yang sama, syarikat kami, Indah Water, kita telah menjalankan berbagai inisiatif, green initiative untuk mengguna semula. Bayangkan kita boleh guna semula kumbahan yang telah dirawat. Apa yang kita guna semula? Ada 3 benda, 3 segmen yang kita guna semula, iaitu bioeffluent. Bioeffluent adalah air sisa yang telah dirawat tu, kita rawat balik dan kita boleh guna semula untuk kegunaan industri ataupun untuk kegunaan cleaning factory or cooling system. Dan at the same time kita juga ada biopepejal. Biopepejal kita selepas kita rawat air kumbahan, dia ada sludge. So sludge ni selalunya kita hantar kepada untuk pembuangan kan, tapi kita guna semula untuk dijadikan baja. Baja-baja ini, baja ya memang dekat sini kita guna baja untuk landscaping. Dan baja ni banyak kita guna untuk non-food crop. So macam untuk kita bekerjasama dengan FRIM untuk tengok macam mana dia boleh besarkan pokok-pokok hutan. Dekat sini pun ada pokok-pokok hutan yang kami tanam menggunakan baja kita. And the last one is biogas. Biogas, it can generate electricity. And we use it for our own consumption. But on top of that, we do a lot more, all the other green initiative, iaitu penggunaan solar. Solar kita menggunakan untuk self consumption, untuk loji, penggunaan loji, dan kita ada target kita juga, target untuk net zero carbon emission ni. Sebab kerajaan dah menetapkan 2050 kita nak net zero. Maknanya kita pun kena menuju ke haluan yang sama dengan kerajaan untuk ke arah net zero carbon emission. That's amazing. Thank you for your time, Puan. Thank you, Sally. Barang lama jangan dibuang. Ubah suaikan dia. Bagikan dia sentuhan inovasi. Pasti masih lagi boleh diguna pakai. Itulah teras pembangunan lestari. Dan tahniah kepada IWK sebab melahirkan sebuah hadiah buat kehidupan sosial penduduknya. Dunia mengetahui ada satu pendekatan mudah yang boleh mengurangkan pencemaran karbon yang dihasilkan oleh kenderaan yang berasaskan petrol. It's none other than electric cars. Kereta elektrik mampu menukar 59 hingga 62% tenaga elektrik dari bekalannya kepada kuasa yang membolehkan ia bergerak. So today, I will be driving one of these electric vehicle dan lihat bagaimana sistem sains fizik ini mampu mengurangkan pencemaran udara sekaligus menjadikan ia pemain penting kepada kelestarian hijau. Okey, jadi inilah kereta elektrik yang saya akan memandu kejap lagi. Saya tak sabar nak tengok betapa efisiennya. Let's go. Comelnya. Colours are really nice. Wow. Baiklah. Excuse me, Encik. Boleh tumpah tanya, kat mana saya boleh charge kereta EV saya? Sebab saya tak familiar lah dengan tempat ni. Dekat Tasik tu, tepi Tasik. Tasik, tepi Tasik. Precinct 19. Oh, boleh tak kalau tolong tunjukkan jalan boleh, ke? boleh. Oh, terima kasih. Okey. You can follow me. Thank you. Okey, tadi kau buat tak kenal kan YB, tapi kenal YB Nik Nazmi. Thank you for being with me today. Tunjukkan jalan nak charge kereta. How about yourself YB? Biasa tak drive kereta EV ni? Biasa ada pakai juga sebab nak faham kereta EV lah since saya jaga pemain claim. Yeah, I mean I like the drive. It's very smooth. Saya ingat first time saya cuba dulu dalam otak saya pick up dia tak best, so saya tekan kuat-kuat and laju. Terlalu laju. Terlalu laju. Yeah. Okay, good. Dan bagaimana pula dengan kelebihan transformasi? Ialah guna kereta yang pakai minyak kan, petrol, kepada pertukaran elektrik. What are the benefits? Satu yang paling penting lah bagi saya tentulah untuk kita ada udara yang lebih bersih.
Bila kita bakar petrol, dia ada pencemaran, dia ada carbon emission. Ini ialah dia menyumbang kepada pelbagai masalah, termasuk masalah pernafasan dan sebagainya, dan juga kepada pemanasan global. Tetapi itu yang paling utama. Daripada segi lain pula, bila kita pakai kenderaan elektrik ini, sebenarnya maintenance pun lebih murah sebab dia tak banyak moving parts. Ya, sebab kalau kereta orang panggil internal combustion engine, dia ada banyak part-part kecil, kena ada minyak hitam dan sebagainya, dan servis biasanya kereta elektrik ni dia punya mileage untuk servis tu lebih jauh. Yang paling penting juga, kita selalu komplain kan kalau dulu kita tengok harga minyak naik turun dan sebagainya. Yang ni tak boleh komplain lah. Tak boleh komplain. Cuma tapi when you talk about social stigma kan, you tak boleh avoid. The first thing bila you bercakap tentang EV, they might say, oh tak mampu milik, kereta EV mahal atau tak mempunyai infrastruktur yang cukup. Betul. So bagaimana Kementerian YB, how do you study the gap untuk memastikan this is the way to a greener world? Well, satu bagi saya, kalau kita bercakap tentang kereta EV ni, the first yang kadang-kadang kritikkan, termasuk daripada orang yang sayangkan alam sekitar, dia kata it cannot be the primary solution sebab dia hanya menggantikan masalah terlalu banyak kereta petrol kepada terlalu banyak kereta EV. Dan saya setuju, sebab penyelesaian terbaik mestilah pengangkutan awam. Tetapi kita tahu di negara-negara yang kita tahu ada sistem pengangkutan awam yang baik, macam di Singapura atau di UK dan sebagainya pun, mereka tetap ada dasar untuk menggalakkan peralihan kepada EV. Sebab kita tahu kereta di beberapa tempat masih diperlukan atau dalam beberapa keadaan. Jadi mana mau tidak mau kena ada EV jugalah. Dan atas dasar itu, apa yang kita cuba lakukan, satu lagi stigma yang Sally sebut tadi ialah bahawa EV ni kayangan lah, it's a luxury item. Dan awal-awal dulu betul, harga dia sangat-sangat mahal. Tetapi sekarang yang EV di Malaysia, kita ada yang setahu saya paling murah sekitar RM160,000. Adakah kita boleh pergi lebih rendah lagi? Di negara China ada kereta EV pada harga RM50,000. Ya, dan betul, dan sebab itu sekarang Tengku Zafrul, Menteri MITI di bawah kementerian beliau sedang berusaha untuk memastikan Proton dan Pro 2 dapat memperkenalkan EV pada harga yang lebih kompetitif daripada harga yang ada sekarang. Jadi dengan itu betul-betul dapat dibeli dan mampu dibeli oleh semua rakyat Malaysia. Yes. Okey, jadi bercakap tentang one of the kebimbangan pengguna nak membeli kereta EV ni ialah maybe the infrastructure tak cukup di Malaysia. So, apakah plan kementerian? Di mana kita sekarang with the infrastructures? Peralihan ataupun untuk infrastruktur ni saya tahu ada kebimbangan. Jadi sebab itu apa yang kerajaan buat, kita ada EV Task Force, semua menteri-menteri yang berkaitan. Ini kali pertama menteri, yang sebelum ni dia just working level. Tapi di bawah Tengku Zafrul, dia naik taraf kepada anggotanya semua menteri. Menteri yang terbabit lah, termasuk saya sendiri, Kementerian Pengangkutan dan sebagainya. Jadi kita cuba memudahkan. Saya percaya actually dengan pelbagai app yang kita boleh detect charging station location dan sebagainya. Location sekat mana. Correct. R&R dah mula ada di lebuh raya. Especially kalau nak buat long drive kan, kena fikir 2-3 kali. Betul. Nak guna kalau raya, kereta EV. Jam, kan, itu yang saya tahu orang bimbang. Bila jam dia still makan bateri. Am I going the right way? Yes, kena U-turn kat depan tu. Oh, okey. Masih sampai. Okay. Thank you so much YB. No problem. Sudi selamatkan saya untuk charge kereta. Thank you so much ya. No problem. Tapi kalau sempat tengok, tadi kita naik kereta yang environmental friendly. Yep.
Saya nak tunjuk bangunan yang environmental friendly pula. Boleh? Office saya. Okey. Okey. Jom. Wow. So ni bangunan dia F11 Okey. dan ada 2 kementerian di sini, NRECC, kementerian saya dan juga kementerian perpaduan. Okay. So kalau dekat sini kita boleh tengok ada apa dia panggil fin ni, macam fin ikan. So dia block cahaya daripada masuk sepenuhnya, jadi tak panas sangat, and dia cover the corridor lah. Orang nak pergi kantin dan sebagainya boleh jalan, kau tak kena pakai kereta. Dia ada tempat untuk recycle, untuk sampah, tapi juga kita ada reverse vending machine yang mana boleh masukkan botol plastik dan juga tin aluminium. Selain itu, dekat bangunan ni juga kita ada, kalau you go dekat atas, kita ada solar panel. Total generate lebih kurang 519 kilowatt peak energy dekat sini, dan juga dikumpul air hujan. Air hujan itu digunakan untuk flushing. Kenapa kita perlu guna air terawat kan yang mahal. Pada masa yang sama, dekat bawah kita kumpul air grey water yang merupakan air daripada sinki, air daripada tempat wuduk, air yang masih lagi agak bersih. Semua perkara-perkara itu dikumpul Dan digunakan balik. Dan juga air hujan dan diguna balik. So dengan itu kita boleh kurangkanlah penggunaan air pipe kita kan, sebab air pipe ni kita tahu sangat berharga and precious lah. Saya tak sangka bangunan ni banyak memberi balik. It's very eco-friendly, and of course it's what you do, and it's all about eco and to a more greener world lah. Terima kasih YB Terima kasih. for your time dan bagi I tour satu bangunan ini. Okey, terima kasih ya. Nadi kita. Alam kita. Mungkin ia umpama angan-angan buat sebahagian kita. But nothing is impossible dan lebih realistik untuk satu hari nanti. Apa yang pasti, innovation must work hand in hand bersama dengan research dalam transformasi apa jua pengangkutan demi masa depan bumi yang lebih sihat. Cahaya suria memainkan peranan yang banyak dalam kehidupan seharian kita. Selain peranannya dalam proses fotosintesis, ia juga boleh dijana sebagai tenaga solar, dan ia adalah sumber tenaga elektrik alternatif yang semakin popular di negara lain yang maju. Selain menjana tenaga elektrik yang boleh diperbaharui, solar juga adalah langkah terbaik dalam menangani jejak karbon sekaligus mengurangkan pencemaran udara. Dan teknologi ini bukanlah teknologi yang moden dan terkini. Tahukah anda, boiler solar telah dicipta oleh seorang ahli astrofizik bernama Charles Abbot pada tahun 1936 lagi? Jadi untuk episod kali ini, apa kata kita mendekati lagi kebaikan dan kepentingan tenaga solar dengan lebih lanjut? Okay, so saya kini berada dengan Mr. Leon, Executive Director for SolarVest, right? This is my first time actually berada di floating solar farm. Mungkin kepada mereka yang tidak memahami tentang topik tenaga solar ini, bagaimana ia berkesan untuk kehidupan kita? Tenaga solar bermula daripada cahaya matahari. Cahaya matahari first diserap oleh panel fotovoltaik. Melalui proses elektrokimia, dia ditukar kepada elektrisiti. Tenaga solar ialah sumber tenaga diperbaharui yang banyak terdapat pada hari ini. Ia juga merupakan sumber tenaga hijau yang paling bersih dan paling ekonomik pada hari ini. Secara konvensionalnya, loji jana kuasa adalah berpusat dan kebanyakan bergantung kepada bahan api fosil seperti arang batu dan gas asli. Dia disambungkan kepada kediaman dan industri melalui talian penghantaran yang panjang. Tenaga solar berbeza. Dia adalah perjalanan teragih yang bermaksud mana-mana loji jana kuasa kecil dan sistem solar boleh dibina di mana-mana bahagian dunia. Asalkan ada cahaya matahari, kita boleh membina loji kuasa untuk menggerakkan elektrisiti. Tenaga solar tidak mengeluarkan sebarang karbon dioksida sepanjang hayat berbanding dengan bahan api fosil yang membebaskan karbon dioksida throughout the whole lifespan. Harga tenaga solar telah menurun lebih daripada 80% sejak 2010. Dan harga ini masih dari aliran yang menurun in the years to come. Jadi setiap tahun harga solar akan turun sebanyak 4 to 5%
continuously in the years to come. Jadi tenaga solar sekarang mempunyai kos tenaga yang paling rendah. Kesimpulannya, eksploitasi tenaga solar memberi impak yang positif kepada community and humanity in term of energy dilemma. How much power do you generate from this dan kepada how many households that can it be supplied to? Ladang solar terapung yang didengkil ini yang dibuat oleh SolarWest merupakan floating solar yang terbesar yang disiap di Malaysia hari ini. Dia ada kira-kira 38,000 keping solar panel. 38. 38,000 keping. Satu keping solar panel adalah kurang-kurang 300 lebih watt. Jadi 38,000 keping is around 13 megawatt of solar generation. Size is around 53 hektar of permukaan tasik. Kalau dibanding is around 30 football field, 30 padang bola sepak untuk solar panel ini. Solar ini boleh menjana kira-kira 16,000 megawatt hour per year. Kalau dekat rumah, kita boleh power up to 6,000 household. In term of impact kepada environment, kita boleh mengurangkan kira-kira 11,000 tan of carbon dioxide setiap tahun dengan pakai solar compared to pakai coal and gas power plant. Jadi apakah kelainan this floating solar farm berbanding dengan solar farm yang konvensional? Kalau kita tengok conventional solar farm, dia either dekat rooftop atau dekat ground mounted. Yang floating ini basically dia ada 4 advantage. Yang first, floating solar dia tak perlu tanah. Dia tak menggunakan permukaan tanah yang boleh dibuat untuk pertanian. Jadi floating solar ini dia menggunakan tasik. Macam ini ialah tasik pelombongan pasir yang abundant, not utilized. So we covered with a solar panel. Solar panel berfungsi dengan lebih baik dalam suhu yang rendah. Oleh itu, ladang solar terapung akan mempunyai produktiviti yang lebih tinggi kerana air dekat tasik akan menurunkan temperature panel. And indirectly, dia akan meningkatkan kadar kecekapan solar panel. Ladang solar terapung juga senang dibersihkan kerana solar panel perlu dibersihkan tiap-tiap tahun. Kerana dia berdekatan dengan sumber air. Jadi air yang diambil dari tasik boleh membersihkan solar panel dan recycle ke masuk tasik semula. Panel solar juga meningkatkan kualiti air kerana dia mengikat amount of sunlight yang masuk ke dalam air. Jadi ini control the amount of algae yang boleh tumbuh. Jadi increasing the overall quality of the water system. Salah satu cabaran utama kekal untuk solar ialah isu intermittency yang menyebabkan ketidakkonsistensi dalam bekalan tenaga. Kita berharap kerajaan boleh memberi insentif kepada battery energy storage untuk meningkatkan grid stability. Dan ini membangunkan third party access juga supaya tenaga solar boleh lebih mudah diakses. Pelbagai pemain korporat dan agensi di bawah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim telah bersiap sedia untuk memastikan misi dan pelan ke arah renewable energy boleh menampung keperluan di masa akan datang. Saya Dini Fatih, seorang jurutera profesional dengan lebih 14 tahun pengalaman. Persatuan Industri Tenaga Boleh Baru dan Alam Sekitar Pintare merupakan sebuah persatuan yang ditubuhkan dengan hasrat menjadikan ahli-ahlinya sebagai peneraju dalam industri. Kekuatan Pintare adalah di mana kami aktif dalam membantu pihak kerajaan terutamanya dalam mempromosi sistem tenaga boleh baru terutamanya solar. Tenaga solar adalah menjadi tonggak utama kepada teknologi tenaga boleh baru dan secara statistiknya meliputi lebih daripada 65% dari segi pelaksanaan projek. TBB merupakan pelaburan jangka panjang yang menjamin kelangsungan tenaga yang baik dalam skala individu, organisasi maupun negara. TBB dipercayai adalah menjadi kunci kepada penyelesaian isu perubahan iklim dan perlu diterapkan di dalam semua individu setiap hari. Saya mewakili ahli-ahli Pintare ingin merakamkan sekalung penghargaan kepada YB Nik Nazmi atas polisi-polisi yang bersifat holistik dan menyeluruh. Kami percaya dengan polisi yang jelas ini dapat memacu industri tenaga boleh baru untuk menjadi industri masa hadapan.
Kelestarian hijau atau green sustainability bukan sahaja tertumpu kepada kajian dan penyelidikan semata-mata. Ia meliputi pelbagai subsektor lain yang turut menyumbang akan perjuangan ini. Sektor pelancongan memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kesedaran orang awam secara menyeluruh. Eco-tourism atau eco-pelancongan berfungsi sebagai pendorong utama dalam menyatukan hubungan alam dan manusia. Saya dijanda baik Pahang untuk berkenalan dengan Persatuan Sahabat Alam Tampik yang aktif menjalankan aktiviti pelancongan berkonsepkan hijau. Dan yang paling best, dapat mandi air terjun. Boleh kongsikan berapa luas taman ini? Persatuan yang mula-mula memajak kawasan ini adalah Sahabat Alam Tampik lah. Kerana projek daripada Kerajaan Negeri Pahang lah. Dia nak tengok kita punya program macam mana kan. Sebab kita ni eco pelancongan. So dia luluskan kepada kita lebih kurang 74 ekar bersama dengan 30 hektar. Kita pajak selama 5 tahun. Kita ada tarikan utamanya, kita ada air terjun. Ya, Air terjun kita 7 tingkat. Kita punya air terjun ni kategori latar. Sebab itu dia juga dikenali sebagai Latar Tampik. So kita nak hike ni kan berapa Yeah. lama agaknya nak sampai ke waterfall tu? Dia ni untuk pergi ke waterfall tu tidaklah susah mana. Untuk beginner sebenarnya boleh kan. Kadang-kadang baby pun ada naik. Ya. Old lady pun ada naik kan. Okay. Tak Tak jadi adalah steep ke tak susah ada sangat untuk nak pupuk perasaan cinta kepada alam, nak hiking ni elok datang ke Ulu Tampik dulu. Okey, sebab jalannya santai, relax. Jalan ni santai je. Tak ada masalah. Cuba tengoklah kalau ada pacat, tengoklah dulu. Okay, I tahu dah nak sampai dah terjun sebab I dah dapat dengar the waterfall. Exciting. Konsep eco pelancongan di sini adalah berkonsepkan CBET, iaitu Community Based Ecotourism. Maksudnya di sini ialah aktiviti pelancongan di sini dijalankan oleh anak-anak kampung itu sendiri. Okey, contoh kita bawa ke air terjun ini. Antara kita punya core di sini adalah membawa pelancong-pelancong hiking ke air terjun. Jadi bila kita hiking ke air terjunnya, kita menggunakan anak-anak kampung. Yang pertama sekali sebagai guide. Jadi kalau kita tengok dalam perjalanan tadi, guide kita memang mempunyai kebolehan di dalam perjalanan itu menerangkan tentang herba-herba yang ada di Ulu Tampik ini. Ini dia kepakaran orang kampung yang kita gunakan. Kepakaran Pak Alam dalam Sahabat Alam Tampik ni, Pak Alam banyak mengajarlah dari segi bahagian tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok dan banyak lagi lah untuk alam semula jadi ni bagi eko pelancongan jana baik. Apabila kita naik ke tempat ini, ada request daripada customer untuk menggunakan transport. So transport yang kita gunakan adalah transport orang kampung. Jadi di situ benefitnya juga kepada orang kampung. Turun ni nanti ada yang nak pergi makan. Dan tentulah naik ke air terjun ni lapar, dahaga. Dan kita kenalkan pula warung-warung yang ada di kampung kita. Daripada orang kampung, oleh orang kampung dan manfaatnya adalah untuk anak kampung itu sendiri. Bercuti sambil menghargai alam, satu inisiatif yang baik dalam merapatkan lagi hubungan manusia dan alam. Dan rantaian ini penting dalam kestabilan ekologi dan biodiversity yang lebih terjamin untuk masa depan. Kita semua adalah pemain di dalam kelestarian alam. Peranan kita walaupun sekecil zarah pun mampu mengubah landscape masa depan dalam meneruskan ekologi alam. Mulakan dengan kefahaman, lahirkan kesedaran dan sebarkan cinta kepada alam sekitar. Untuk kita, negara dan juga bumi tercinta. Nadi kita, alam kita. Jumpa lagi.